Ketua Pengarah Kesihatan minta orang ramai jangan keluar rumah, patuhi perintah kawalan pergerakan. Pasangan pengantin anjur Majlis Pandu Lalu sambut Hari Bahagia. ...841 rakyat Malaysia terkandas di 20 negara sesuai penguatkuasaan kawalan atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sekali lagi berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini saja terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Saudara-saudari tak perlu bersesak-sesak dalam LRT, MRT ataupun bas untuk ke tempat kerja. Tidak perlu bersesak di kantin ataupun di kedai makan di waktu rehat tengah hari. Anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu mengikuti aktiviti-aktiviti sukan dan lain-lain yang boleh mendedahkan mereka kepada jangkitan virus COVID-19 ini. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Tujuannya bukan untuk membolehkan saudara-saudari balik kampung ataupun memenuhi jemputan kenduri atau membeli belah di pasar raya, bersia-sia di taman atau bercunti di tempat peranginan. Bukan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari duduk di rumah. Just stay at home and protect your family and yourself. Saya sebutkan perkara ini kerana semalam ramai yang balik ke kampung. Tak ada salah lah balik ke kampung. Tetapi saya lihat lebuh raya sesak dengan kenderaan menuju ke arah utara, selatan, timur dan barat. Stesen bas juga sesak dengan orang ramai yang ingin pulang ke kampung, ribuan bilangannya. Saya takut melihat bingan yang seramai itu.
Oleh sebab itu, saya ingin merayu kepada saudara-saudari, tolonglah, stay put where you are. Yang ada di Kuala Lumpur, duduklah di Kuala Lumpur. Yang ada di Johor Bahru, duduklah di Johor Bahru. Kalau di Pulau Pinang, duduklah di Pulau Pinang. Kalau anda merancang untuk pulang ke kampung, batalkanlah dahulu niat ini. Pergilah balik ke kampung di waktu yang lain. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh perintah kawalan pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang mempunyai simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Jika dalam tempoh ini kita belum berjaya sepenuhnya, maka kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh perintah kawal ini. Mungkin untuk 2 minggu lagi ataupun lebih panjang daripada itu. Dan oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk mengasingkan diri dan juga keluarga kita daripada terdedah kepada virus COVID-19 dengan berada di rumah. Saudara-saudari sekalian, virus ini berjangkit daripada manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah tinggi sekali. Kerana itu kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan rakan-rakan yang mungkin membawa virus COVID-19 ini. Saudara-saudari juga tidak perlu ke tempat kerja supaya saudara dan saudari tidak bersentuhan dengan orang lain yang mungkin juga membawa virus ini. Inilah tujuannya. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, berkemungkinan saudara-saudari bersentuhan dengan orang lain ataupun bersentuhan atas rak, rel yang di situ mungkin terdapat virusnya. Dan ini mungkin menyebabkan saudara mendapat jangkitan wabak dan kemungkinan itu adalah amat tinggi. Jadi tolonglah, saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah, stay at home and protect your family and yourself. Saudara-saudari mungkin bertanya, kalau duduk rumah saja, bagaimana dengan keperluan harian? Bolehkah pergi ke pasar? Atau bolehkah pergi ke kedai makan? Jawapannya masih boleh. Pasar masih dibuka, tetapi amalkan penjagaan kesihatan yang rapi. Elakkan bersentuhan dengan cara menjarakkan diri daripada orang lain. Doktor menasihatkan sekurang-kurangnya mungkin 1 meter di antara kita dengan jiran kita dan sebagainya. Dan juga kita harus mengamalkan amalan untuk bersihkan diri kita, basuh tangan kita ini dengan menggunakan sabun ataupun sanitizer. Kalau boleh mandi dengan lebih kerap supaya badan kita sentiasa bersih. Kedai makan juga dibuka. Tetapi untuk mengelakkan risiko jangkitan, saudara-saudari tidak dibenarkan makan di kedai. Itu mungkin di masa-masa yang lain bila mana wabak ini sudah tidak ada lagi.
pesanan makanan, bungkus dan bawa balik ke rumah. Ataupun lebih baik gunakan perkhidmatan penghantaran makanan ke rumah ataupun home food delivery service. Maka dengan cara ini saudara dan saudari tidak perlu lagi keluar daripada rumah untuk membeli makanan. Jangan pula menggunakan peluang 2 minggu ini untuk lepak di kedai mamak. Memang saya pun suka macam itu. Tapi tak boleh waktu sekarang ni. Janganlah saudara-saudari lakukan hal itu. Dan kalau itu kita lakukan, pastinya ia akan lagi meningkatkan risiko jangkitan virus ini kepada anda semua. Elakkan jugalah melepak dengan kawan-kawan di restoran, di kopitiam, di pusat hiburan ataupun di mana-mana tempat yang boleh mendedahkan saudara-saudari kepada jangkitan wabak ini. Saya tahu ketika ini adalah musim kenduri kahwin. Maklumlah cuti sekolah ni, ramai yang membuat majlis kenduri kahwin. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari, termasuklah dalam perintah kawalan pergerakan ini ialah perhimpunan ramai. Dan antaranya ialah dalam majlis kenduri kahwin. Mungkin seorang, bukan seorang, mungkin 100 ataupun 1000. Jadi kepada ibu bapa pengantin saya minta tolong sangat-sangat. Buat sementara ni batalkan kenduri itu. Akad nikah bolehlah dibuat. Tetapi majlis kenduri ini mungkin boleh dibuat di tempoh masa yang lain. Untuk seketika ini kita tangguhkanlah. Apabila keadaan telah bertambah baik, buatlah kenduri untuk anak kesayangan ni. Nak sebesar mana pun tidak ada sekatan dan halangan. Saya fikir anak tuan-tuan dan saudara-saudara, saudara mara yang dijemput hadir, faham masalah besar yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Jangan malu ataupun segan. Beritahu tetamu yang telah dijemput bahawa kenduri kahwin yang dirancangkan ini terpaksa dibatalkan kerana masalah COVID. Saya percaya mereka semua akan faham dan juga berterima kasih pada tuan-tuan saudara sekalian kerana prihatin tentang kesihatan para tetamu sekalian. Ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil, tetapi amat penting untuk kita lakukan bersama. Prinsipnya mudah saja. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Buat kerja di rumah, apa yang wajar, jaga anak, menjaga suami ataupun isteri, tengoklah televisyen, HBO ke apa-apa. Tak ada masalah. Asalkan kita tinggal dan diam di rumah. Just stay at home. Nampak mudah dan remeh. Tapi sebenarnya inilah perkara penting yang saudara-saudari mesti lakukan untuk bersama-sama dengan saya membendung penularan wabak COVID-19 yang ada di negara kita ini. Sebagai Perdana Menteri, saya ada tanggungjawab besar untuk menangani krisis yang sedang melanda negara kita. Tetapi saya tidak mungkin dapat melaksanakan tugas ini bersendirian. Saya memerlukan sokongan anda semua. Saya memerlukan sokongan para doktor, jururawat, polis, semua penjawat awam, pekerja swasta, pelajar universiti dan saudara-saudari sekalian untuk membendung wabak COVID-19 daripada menular di negara kita ini. InsyaAllah berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, itu dia perutusan khas COVID-19 oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Baik, kita ke laporan seterusnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga merayu orang ramai supaya lebih bertanggungjawab dan tidak keluar rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini. Beliau berkata rakyat perlu membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memainkan peranan masing-masing bagi mengelak negara terjerumus ke dalam gelombang ketiga penularan COVID-19. Jelas beliau, jika mengingkari perintah berkenaan, peluang untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 menjadi tipis. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak membantu usaha kerajaan dengan mengambil segala langkah-langkah berjaga-jaga demi keselamatan diri dan keluarga. Menegaskan bahawa kegagalan bukan pilihan dalam soal menangani COVID-19. Beliau juga khawatir tentang bahaya gelombang ketiga yang mungkin muncul jika masyarakat mengambil sikap sambil lewat. Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuka 40 kertas siasatan membabitkan kes pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan kabar angin dan berita tidak sahih di media sosial mengenai penularan wabak COVID-19. Kesemua kes berkenaan dikesan antara 25 Januari hingga semalam. Dalam satu kenyataan, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamed berkata, kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 505-B, Kanun Keseksaan, iaitu mengeluarkan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak menyebabkan ketakutan awam, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan. Sehubungan itu, polis menggesa orang ramai untuk menghentikan sebarang kenyataan ataupun artikel yang tidak sewajarnya. Tindakan juga akan diambil terhadap mana-mana individu yang didapati sengaja mensensasikan isu berkenaan. Kembali bersua. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Melawati Putrajaya. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat pra-kabinet itu merupakan sesi julung kali yang di-Pertuan Agong bersama Tan Sri Muhyiddin semenjak beliau mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac lalu. Mesyuarat bermula jam 8 pagi dan berlangsung lebih 45 minit. Datuk Ahmad Fadil berkata kedua-dua pemimpin kelihatan mesra dan penuh teliti ketika sesi pertama itu berlangsung. Mesyuarat pra-kabinet ialah antara aktiviti mingguan atau rutin utama yang di-Pertuan Agong untuk berbincang dan bertukar pendapat mengenai isu-isu semasa bersama Perdana Menteri. Pada tahun lalu, Al-Sultan Abdullah telah berkenan berangkat menghadiri 36 mesyuarat pra-kabinet dan 6 mesyuarat pra-kabinet sehingga 12 Februari lalu. Selepas mesyuarat pra-kabinet yang di-Pertuan Agong berkenan meluangkan masa berangkat melawat Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan kira-kira 9.17 pagi tadi. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Baginda berdua meluangkan masa setengah jam di CPRC diberi sembah taklimat berkenaan operasi pemantauan, pengumpulan dan perkongsian maklumat berkenaan wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua petugas di Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan yang berkait, khususnya petugas di barisan hadapan yang bekerja dengan semangat yang tinggi dan tanpa mengira penat lelah. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga dua mangsa yang meninggal dunia semalam akibat jangkitan COVID-19. Baginda turut menzahirkan harapan agar rakyat Malaysia akan terus berdoa memohon ihsan Allah Subhanahu Wa Taala supaya usaha membendung wabak COVID-19 dirahmati dan diberkati serta situasi dapat ditangani dan berakhir dengan segera. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB hari ini menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ke atas penumpang dan tren. Menurut Ketua Strategik Komunikasi KTMB Ahmad Asri Khalbi, hanya bukan warga Malaysia dibenarkan menaiki tren shuttle Tebrau dari stesen Johor Bahru Central JBS ke stesen Woodlands Singapura. Sementara warga Malaysia pula dibenarkan menaiki tren dari arah sebaliknya. Kita jangkakan ini akan terus kita lakukan sehingga tarikh 31 Mac seperti mana yang telah diwartakan oleh pihak MKN. Tapi kita akan sentiasa memantau dari semasa ke semasa supaya memastikan operasi kita ini berjalan lancar dan tidak menyebabkan apa-apa gangguan kepada pergerakan rakyat dan para penumpang kita.
Mengulas lanjut, Ahmad Asri berkata sejak wabak COVID-19 melanda negara, KTMB telah melakukan proses pencucian tren secara berkala. Cecair pembasmi kuman turut disediakan di setiap tren ETS dan kaunter tiket KTMB. Menurut Ahmad Asri, perkhidmatan tren ETS, KTMB, antara bandar, KTM, komuter dan Sky Park Link kekal beroperasi seperti biasa yang digantung perkhidmatan tren shuttle dan ekspres antarabangsa Thailand. Maklumat lanjut berkaitan operasi tren KTMB boleh diperolehi di alamat tertera. Hentikan perkhidmatan tren shuttle Kuala Lumpur ke Ipoh. Segala persiapan sudah diatur, namun bagi dua pasangan pengantin di Padang Besar terpaksa juga meneruskan majlis dengan ala kadar. Tetamu yang hadir hanya diberi makanan yang sudah siap dibungkus dan tiada santapan kenduri seperti kelazimannya. Ujar mereka ia terpaksa diteruskan kerana terlalu suntuk untuk membatalkan tempahan makanan dan jemputan perkahwinan. Menurut bapa pengantin Abu Bakar Abdullah, 72 tahun, keluarganya memutuskan untuk meneruskan majlis berkenaan kerana kepulangan hampir kesemua ahli keluarga sebelum pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan. Pun begitu, majlis diraikan dalam keadaan berjaga-jaga dengan tetamu yang datang diberikan bungkusan makanan sebelum pulang. Kalau polis dia bagi lah, kalau enggak semua dia tak bagi himpun ramai-ramai lah. Itu sajalah, jangan himpun yang ramai ya. Bagi bungkus dia bawa dia makan di rumah. Jadi saya buat catering pun 2,000 orang, dah banyak ada lauk tu banyak. Menurut pengantin, mereka reda biarpun majlis berlangsung tidak seperti yang diidamkan. Berharap semua memang cancel. Memang kami terus datang dekat pelamin ambil gambar. Sampai rasanya sampai dah memang dah tak ada orang dah. Tak boleh buat apa lah, memang apa? Tak boleh nak elokkan keadaan ni. Sedih lah juga, tapi buat macam mana kan, dah tak dia dah. Dalam perkembangan lain, tinjauan di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar mendapati tiada kenderaan dilihat keluar mahupun memasuki pintu sempadan itu. Tinjauan sama di Arket Niaga Padang Besar mendapati kesemua ratusan gerai mematuhi arahan pihak berkuasa untuk tidak beroperasi susulan arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan pada Isnin. Penyanyi Mia Rusli atau lebih dikenali sebagai Maya Matahari meninggal dunia jam 4 petang tadi dipercayai akibat sakit kanser. Maya, 44 tahun, meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Maya popular menerusi lagu antaranya Matahari dan Diari Biru sekitar tahun 1990-an. Selepas meninggalkan dunia nyanyian, Maya atau nama sebenarnya Mia Nalisa Rusli menjadi pengacara radio. Keadaan dunia berubah dengan ketara sejak COVID-19 mula dikesan. Tempat-tempat yang kebiasaannya menjadi tumpuan kini sunyi sepi. Semoga kita dapat terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan bagi mengatasi COVID-19. Saya Mazhar Rizal Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam muhibah.